Okey. Syekh Muhammad Abdul Wahab juga di dalam salah satu usul dia kata siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Dan bagi Syekh Muhammad Abdul Wahab, orang-orang yang beristighasah kepada orang soleh yang telah meninggal musyrik murtad. Ibn Taymiyah buat tak benda tu? Ada seorang ulama besar di zaman Ibn Taymiyah, Al-Bakri nama dia. Dia ni antara yang mendorong orang buat istighasah. Ibn Taymiyah lawan dia, kritik, berlawan, berbalas-balas buku. Tapi tahu tak Ibn Taymiyah tidak mengkafirkan Al-Bakri. Bahkan Ibn Taymiyah dalam sebuah riwayat berlaku serangan kepada Al-Bakri, Ibn Taymiyah selamatkan dia. He protected Al-Bakri in his house. So kalau ikut usul Syekh Muhammad Abdul Wahab, Ibn Taymiyah kafir tak? Kafir. Sebab dia tidak mengkafirkan Al-Bakri. Ini soalan saya kepada penyokong-penyokong Muhammad bin Abdul Wahab. Macam mana dengan usul ini? Bahkan kalau kita ambil rentetan tu, sebenarnya dia mengkafirkan diri dia juga. Sebab kalau Ibn Taymiyah tidak mengkafirkan Al-Bakri, maksudnya Ibn Taymiyah kafir. Muhammad Abdul Wahab juga tidak mengkafirkan Ibn Taymiyah. Maka usul itu terkena kepada muka dia sendiri. Usul itu terkena kepada muka dia sendiri. Sebab dia tidak mengkafirkan orang kafir. Ibn Taymiyah tidak mengkafirkan Al-Bakri. Al-Bakri bagi Syekh Muhammad Abdul Wahab kafir. Jelas-jelas. Dia alim, dia tahu apa dia buat, dia pertahankan lagi. Dia lawan Ibn Taymiyah pada waktu itu. Sebab apa? Kalau Wahabi kata, oh kami memberikan uzur kejahilan. Okey, Al-Bakri bukan jahil. Al-Bakri alim. Dia mempertahankan istighasah. Ibn Taymiyah tidak mengkafirkan dia. So Muhammad Abdul Wahab kata, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Adakah Ibn Taymiyah kafir sebab tidak mengkafirkan Al-Bakri? Tidak memurtadkan, tidak menghalalkan darah Al-Bakri? Kalau Muhammad Abdul Wahab hidup zaman Ibn Taymiyah, dia akan memerangi Ibn Taymiyah juga. Kalau kita ikut lazim ni. Kalau kita ambil rintitan ini. Ini risalah, nanti dulu ada banyak lagi. Risalah bin Muhammad bin Abdul Wahab ila Sulaiman bin Suhaim. Wa anta ila al-an anta wa abuka la tafhamuna syahadah an la ilaha illallah. Ana ashhadu bihadha syahadah. Yas'aluni Allahu anha yaum al-qiyamah. Annaka la ta'rifuha ila al-an wala abuka. Begitu dahsyat kenyataan ini. Dia kata kepada Sulaiman bin Suhaim, ini seorang alim juga ni, kamu dan bapa kamu tak tahu makna la ilaha illallah. Dan aku bersaksi dengan penyaksian yang Allah akan tanya aku dengan penyaksian di hari kiamat bahawa engkau sampai hari ini dan bapa engkau tak tahu la ilaha illallah. Dan kami akan expose benda ni supaya engkau bertaubat dan kau masuk dalam agama Islam. In hadakallah. Banyak orang dikafirkan ni. Teruk betul keadaan Jazirah Arabiah pada waktu tu. Musyrik, murtad, penyembah berhala semua pada waktu tu. Sedangkan kalau kita baca ada sebuah buku yang ditulis, ada 1000 lebih muka surat buku ni. Tulis juga dengan fatwa. Ini sebelum buku ni tulis Muhammad Abdul Wahab 10 tahun. Okay, nanti saya bagi. Dia ada perkataan fawakih dekat dalam ni. Ini kumpulan fatwa. Lebih 1000 muka surat, tak ada satu pun soalan tentang syirik. Sedangkan fatwa ni dia menggambarkan apa? Apa yang berlaku dalam masyarakat. Ini Muhammad Abdul Wahab 10 tahun. Kumpulan fatwa ni dibuat. Dijawab oleh ulama Hanabilah. Kalaulah betul syirik tersebar luas di kalangan masyarakat pada waktu itu, sudah tentu ada kat dalam kita kata fatwa ni. Risalah Muhammad bin Abdul Wahab ila Abdullah bin Isa al-Muaisi. Ini dibawa dalil Ibn Taymiyah. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil padri-padri mereka, rabah-rabah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dan Nabi SAW telah mentafsirkannya sebagai imam-imam. Bihazal ladzi tusammunahu al-fiqh. Dan imam-imam saya silap terjemah, sorry. Ini saya terjemah impromptu sebab tu ada silap. Rasulullah SAW telah mentafsirkannya dan para imam telah mentafsirkannya sebagai siapa? Perkara yang kamu namakan sebagai fiqh hari ini. Dan itulah yang Allah telah namakan syirik. Faqad fassaraha Rasulullah SAW wa la'immatu ba'dahu bihadha alladhi tusammunahu al-fiqh wa huwa alladhi sammahu Allahu syirkan wa ittikhazuhum arbaban. Apa yang kamu panggil sebagai fiqh hari ini, itulah Allah namakan sebagai syirik sebab kamu duk mengikut taklid kepada imam-imam ni.
Mereka yang mempertahankan Syekh Muhammad Abdul Wahab, sila pertahankan kenyataan ini. Okey. Penat kita baca ni jadi hitam hati. Jadi kasar. Jadi duk membenci semua orang. Tengok ni risalah ila Ahmad bin Yahya, mutawwi' min ahli Raghbah. Wala yakhfaka anna alladhi 'adana fi hadzal amr humul khassah. Dan semua orang tahu, dia kata, bahawa yang memerangi kami dan memusuhi kami dalam isu ini adalah golongan ulama. So jelas dia mengaku benda ni. So kita nak ikut siapa? Nak ikut seorang yang syaz, yang terganjil, yang terpencil, yang ditentang oleh ayah dia dah ada firasat. Sebab ada orang kata, ayah dia mana boleh kritik dia, ayah dia mati sebelum dia berjuang. Ni kena faham dulu apa yang kami cakap. Kami kata bahawa ayah dia ni ada firasat. Ayah dia dah kata, akan keluar keburukan daripada anak aku ni. Ayah dia ada firasat. Dan abang dia menentang dia. Dan abang dia menentang dia. Nak ikut dia, nak ikut siapa? Abang dia ulama', bapa dia ulama' Hanabilah. Kenapa tiba-tiba ikut Muhammad Abdul Wahab ni? Kayak ini yang berlaku penentangan kepada ulama'. Tak apa, kita ikut orang-orang yang ganjil ni, ulama' ni semua tak boleh pakai. Itulah gerakan Khawarij. Khawarij di zaman para sahabat ni semua tak boleh pakai. Kafir diorang ni. Tak ikut Quran, tak ikut sunnah. Ni budak-budak muda yang baru masuk Islam ni, Khawarij ni budak-budak muda. Hudatsa'il asnan. Sufahaul ahlam, Nabi kata. Umur muda. Impian-impian bodoh mereka ada. So menarik. Nabi kata sufahaul ahlam. They have stupid dreams. They have stupid dreams in their minds. And dia ni hudatsa'ul asnan. Gigi baru tumbuh. Ataupun muda. Mereka bercakap dengan kalam Khalil Bariyah. Mereka bercakap dengan kalam-kalam Rasulullah. Sudah banyak kod hadis, banyak kod sunnah Nabi SAW. Muhammad bin Abdullah, Nabiullah, sahabat-sahabat. Nabi dah beritahu kita tentang fitnah ini. Lepas ni saya akan bawa lagi hadis-hadis yang menyokong bahawa qarni syaitan di Najd itu adalah antaranya Muhammad bin Abdul Wahab. Kita tidak tertarik-tarik lagi. Dan kita nak buka perbincangan dan dialog ini. Siapa yang tak setuju, kedepankan kritikan anda.